Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, apa khabar semua pelajar Angkatan 2 2021 MSM PDRM Kulim. Diharapkan terus bersemangat terus bersemangat di musim-musim PKP ni. Jaga kesihatan. Okay. Jadi hari ni kita akan mulakan kamu punya PDPDA kamu lah untuk musim PKP ni. Okay. Jadi cikgu selaku penyaras Angkatan 2, Cikgu Khairul Aziz Muhammad akan mengajar kamu lah untuk musim PKP ni. Sepanjang PKP ni kita pun tak tahu bila dah. Okey, jadi nanti bila kamu balik ke sekolah akan diajar oleh cikgu-cikgu kelas masing-masing lah. Cikgu Jo untuk kelas kelas Dalami Zakali, okay, cikgu Nuazina, okay, untuk kelas Razi dan juga Farabi lah. Okay, cikgu masih mengajar untuk kelas 2 Batani dan juga 2 Kindi. Okay, baik. Jadi untuk hari ni kita akan mulakan. Kamu dah tengok dah performa yang telah cikgu lampirkan dekat kamu punya tim tu lah. Okay, jadi kita akan mulakan dengan tajuk tema 3, iaitu pengangkutan di Malaysia dan juga tajuk komunikasi di Malaysia. Okay, baik. Jadi hari ni kita akan masuk, tanpa masa kita akan masuk terus pengangkutan di Malaysia lah. Okay, baik. Jadi dalam bab ini di akhir pembelajaran, okay, iaitu pada hari ni 25 Januari, okay, hari Senin, di akhir pembelajaran murid akan dapat mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan langsung kereta api di Malaysia. Okay, mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan-pelabuhan utama di negara kita lah. Okay, memberi contoh pengangkutan awam di Malaysia, menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di negara kita, membezakan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia, menilai kepentingan pengangkutan awam di Malaysia dan mencadangkan amalan pengangkutan dan perjalanan lestari. Okey, jadi hari ini kita akan masuk tiga topik lah, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan air dan juga udara. Bagaimana kita dapat membezakan antara tiga-tiga jenis pengangkutan ni. Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, kita masuk yang pertama sekali. Pengangkutan di Malaysia ini terbagi kepada 3, iaitu darat, air dan juga udara. Okey, darat, air dan juga udara. Okey, pengangkutan penting kerana meningkatkan ketersampaian suatu tempat. Okey, maksudnya nak meningkatkan ketersampaian. Ketersampaian ni maksudnya betapa mudah kita nak ke suatu tempat. Kita panggil dia sebagai darjah ketersampaian tinggi. Sebagai contohnya, kalau kamu duduk di satu kawasan kawasan bandar lah, dekat dengan tempat macam-macam, nak pergi hospital dekat, okay, itu nama dia darjah ketersampaian tinggi. Maksudnya mudah, kamu nak pergi hospital, segala akses ada. Okay, depan rumah ada jalan raya, terus keluar boleh pergi ke hospital. Kalau kamu duduk dekat kawasan-kawasan yang agak pedalaman, dalam hutan sebagainya, okay, kamu nak pergi hospital payah, susah. Okay, katakan sakit ke apa ke, okay, nak pergi hospital payah, itu nama dia darjah ketersampaian tinggi. Okay, dah sakit, isteri sakit nak bersalin, kamu duduk dalam hutan, kamu tak mau, kamu telah memilih untuk duduk dalam hutan jauh daripada orang, contoh. Tiba-tiba isteri kamu nak bersalin, okay, kamu jauh daripada hospital, okay, kamu bawa isteri kamu pergi hospital. Sampai di hospital anak darjah 1 dah. Contoh. Itu maksudnya darjah ketersampaian rendah. Susah untuk akses ke mana-mana. Okey. Kemudian membolehkan pembukaan kawasan baru. Okey. Kejap lagi cikgu akan uraikan benda-benda ni. Okey, meluaskan pasaran barangan. Okey, kita pasarkan barangan mudah dengan adanya pengangkutan. Meningkatkan hubungan sosioekonomi bandar dan juga luar bandar. Okey. Jadi kita dapat menghubungkan antara bandar-bandar dan juga luar bandar dengan adanya pengangkutan di Malaysia. Jadi cikgu terang balik, ada 3, iaitu darat, air dan udara. Okey, baik. Kita akan masuk yang pertama sekali, iaitu pengangkutan darat. Pengangkutan darat ni terdiri daripada 3, iaitu jalan raya biasa tu, okey, lebuh raya, okey, dan juga jalan kereta api. Ini adalah 3
pengangkutan darat lah. Okey, jalan raya merupakan pengangkutan darat yang terpenting di Malaysia dan menghubungkan banyak kawasan di semenanjung Malaysia. Okey, sama jugalah Sabah Sarawak pun. Okey. Cumanya kalau kita lihat di Sabah Sarawak, jalan rayanya lebih tertumpu di kawasan pantai barat. Maksudnya yang dekat dengan Laut Cina Selatan. Okey, contohnya. Okey, Kuching. Ada bandar-bandar besar situ. Kuching, Bintulu, Miri, Sarike. Semua di kawasan itulah. Manakala di Sabah, jalan raya utama terdapat di sepanjang pantai barat. Kawasan pantai timur pula dihubungkan dengan jalan raya Kota Kinabalu dan juga Sandakan. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat di sini. Okey. Kini lebuh raya merupakan pengangkutan yang penting untuk perjalanan yang jauh dan pengangkutan di bandar, khususnya di semenanjung Malaysia lah. Okey. Tujuan kita bina lebuh raya ni adalah untuk memendekkan masa perjalanan. Itu yang pertama sekali. Okey, kamu jangan dalam esei, okey, tolong jangan tulis memendekkan jarak perjalanan. Okey, itu jawapan yang salah. Sebab jarak perjalanan kita tak boleh pendekkan. Sebagai contohnya, daripada MISM kita nak ke Pekan Kulim dalam 5 km. Okey. Kamu tak boleh pendekkan jarak perjalanan. Salah. Kita hanya boleh memendekkan masa perjalanan. Okey, sebagai contoh, kalau kamu naik motor daripada MISM kita ke Pekan Kulim mungkin ambil masa 5 minit. Okey, naik basikal mungkin mengambil masa 15 minit. Okey, kita hanya boleh membezakan jarak lah. Sebab jarak masa ini adalah suatu yang relatif. Boleh ubah, boleh berubah-ubah. Okey, tapi sekiranya kalau kamu naik kenderaan apa pun, okey, daripada MISM ke Pekan Kulim, jarak dia tak sama, 5 km. Okey, kau naik basikal ke, motor ke, kereta ke, merangkak sekalipun, kalau kau merangkak daripada MISM pergi ke Kulim, sama juga masa dia, iaitu 5 km. Jaraknya sama juga 5 km. Yang bezanya adalah masa. Jadi kita tidak boleh memendekkan jarak, kita hanya boleh memendekkan masa perjalanan. Meluaskan pasaran barangan. Okey, kita boleh pasarkan barangan kita dengan adanya highway ni, kita boleh pergi mana saja. Okey, untuk pasarkan barangan kita, menghubungkan kawasan-kawasan luar bandar. Banyak kawasan luar bandar disambung, dihubungkan dengan adanya lebuh raya ini, dan mengangkut hasil-hasil pertanian dan bahan mentah lah. Okey, terutamanya daripada kawasan-kawasan pertanian bawa ke kawasan-kawasan perindustrian dengan adanya lebuh raya ni lah. Jadi terdapat banyak lebuh raya di negara kita ni, tapi yang utama cik cakap yang utama adalah 4, iaitu lebuh raya Utara Selatan, lebuh raya Timur Barat, lebuh raya Pantai Timur dan juga lebuh raya Trans Borneo. Okey, baik. Mari kita tengok lebuh raya ni. Okey, baik. Ini adalah lebuh raya yang terdapat di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak lah. Okey. Jadi yang pertama sekali kita ada nombor 1. Kalau kamu tengok nombor 1 situ, lebuh raya Utara Selatan. Ini adalah lebuh raya yang terpanjang lah di Malaysia. Okey, yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Johor Bahru. Okey, sepanjang 700 km. Okey, 700 km lebih lah. Okey, daripada Bukit Kayu Hitam, iaitu dekat Kedah, sampailah ke Johor Bahru. Okey, baik. Yang kedua kita ada lebuh raya Persekutuan. Okey, yang nombor 2 tu, yang menghubungkan Kuala Lumpur dan juga Pelabuhan Kelang. Okey, Pelabuhan Kelang kita tahu dia adalah pelabuhan yang utama di negara kita. Okey, jadi dia boleh menghubung dengan adanya lebuh raya Persekutuan ni, dapat menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kelang. Kemudian kita ada yang ketiga, lebuh raya Karak. Tu pendek je. Okey, yang menghubungkan Kuala Lumpur, okey, dengan Karak di Pahang lah. Okey. Yang kamu dengar macam-macam cerita misteri, boleh Karak lah. Okey, jalan lama, yang jalan baru tak ada apa. Okey, misteri, biarlah dia kekal sebagai misteri ya. Okey. Kemudian lebuh raya yang keempat adalah lebuh raya Timur Barat. Ini adalah lebuh raya yang penting, di mana dia menghubungkan antara pantai timur, iaitu Kelantan, Terengganu, dengan pantai barat semenanjung Malaysia, iaitu kita ada Perak dan sebagainya lah. Jadi dua lebuh raya ini menghubungkan dua bandar, iaitu Gerik di Perak dan juga Jeli di Kelantan. Okey, kalau kamu pernah ikut laluan ni,
Walaupun namanya lebuh raya tapi dia tak ada tol lah. Okey, dan laluan dia adalah berbukit-bukit. Okey, mengambil masa daripada Gerik ke Jeli tu dalam masa lebih kurang 3 jam kot. Okey, 3 jam kot. Okey, sebab dia berbukit bukau lah. Okey. Kemudian kita ada lebuh raya Kuala Krai, Gua Musang, okey, Kuala Lipis iaitu nombor 5, okey, dan last pula. Okey, lebuh raya Jerangau, okey, nombor 6, dan lahir sekali kita ada lebuh raya Tun Razak iaitu di nombor 7 yang menghubungkan Gambang, okey, dan juga Segamat di Johor. Okey. Kemudian kalau kita lihat di belah Sabah dan Sarawak, di Sarawak kita ada lebuh raya Trans Borneo, okey, ataupun ada juga yang dipanggil sebagai Pan Borneo. Samalah, Trans Borneo, Pan Borneo. Okey. Iaitu menghubungkan, kalau kamu lihat, Sematan itu sampailah ke Miri. Tapi lebuh raya ni sebenarnya tak adalah, masih dalam proses lagi, belumlah lengkap sepenuhnya lah. Okey. Dan last sekali kita ada lebuh raya Timur Barat Sabah. Okey, lebuh raya Timur Barat Sabah iaitu menghubungkan Bandar Kota Kinabalu dan juga Sandakan. Okey. Jadi 9 lebuh raya ini sebenarnya banyak lagi lebuh raya lain, tapi ini adalah antara 9 lebuh raya yang utama lah. Tapi yang wajib kamu hafal yang pertama sekali adalah lebuh raya Utara Selatan yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Johor Bahru. Kemudian yang kedua adalah lebuh raya Timur Barat yang menghubungkan Gerik dan Jeli, lebuh raya Persekutuan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kelang. Okey, ini adalah, dan juga lebuh raya Trans Borneo, okey, yang melintasi Sarawak lah. Okey, baik. Jadi selanjutnya sambung balik. Okey, baik. Yang kedua, okey. Pengangkutan yang ketiga adalah landasan kereta api. Okey, landasan kereta api. Jadi kita tahu landasan kereta api yang pertama adalah landasan kereta api yang menghubungkan, kejap je tunjuk gambar dia. Yang menghubungkan ni. Okey, yang menghubungkan Bandar Taiping, okey, dengan pelabuhan Port Well. Okey, pelabuhan Port Well. Okey, Port Well ni nama dia sekarang ni tukar kepada Kuala Sepetang. Okey, tapi orang kawasan tempatan, orang tempatan masih lagi panggil dia Port Well. Okey, sebab dah memang dari sejak dulu lah. Okey. Jadi pembinaan landasan kereta api di tanah Melayu lah, sebab di British, okey, oleh British. Okey, dibina menghubungkan Bandar Taiping dan juga Port Well ini, yang utamanya disebabkan oleh PJ Timah, pelombongan PJ Timah. Okey. Dibina pada tahun 1885 iaitu sepanjang 13 km. Ini landasan kereta api yang pertama di negara kita lah. Okey, tapi dia punya trek landasan tu memang tak ada dah. Okey, yang ada hanyalah rumah-rumah ataupun ada sebihan sikit je, besi sikit je. Itu pun dah longkang. Okey, daripada simen dah. Okey, dah jadi rumah orang lah semua. Okey. Jadi di sejarah tu yang ada hanyalah signboard tu lah, signboard Port Well tu. Itu je ada. Okey, sebab ni cikgu tahu lah pasal di kampung cikgu orang Taiping. Okey. Jadi ingat tujuan utama pembinaan jalanan kereta api ni adalah untuk menghantar biji timah daripada Bandar Larut dulu Larut lah Taiping Okey, di mana Taiping adalah sebuah kawasan utama pelombongan biji timah. Jadi dia nak hantar ke Port Well tu dengan cepat, dia bina landasan kereta api lah. Okey, untuk hantar ke pelabuhan dan juga terus hantar balik ke England. Okey. Jadi ingat tujuan utama. Tujuan utama dia adalah untuk kepentingan British sendiri. British bina apa pun di negara kita ni adalah untuk kepentingan dia. Begitu juga dengan telefon. Telefon sama juga. Okey, telefon dibina oleh British. Buat jaringan telefon adalah untuk kepentingan dia menghubungkan kawasan pelombongan biji timah dengan balai polis. Okey, begitu juga dengan pejabat pos menghubungkan antara negeri-negeri Selat. Okey, ini semua adalah kepentingan British lah. Okey, kenapa cikgu duk cerita pasal kepentingan British? Ada sebab dia. Kejap kita tengoklah. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat daripada laluan kereta api utama, okey, kita tunjuk gambar ni, okey.
Ini adalah laluan kereta api utama lah. Jadi sebenarnya di Semenanjung Malaysia kita terbagi kepada dua laluan. Okey, dua laluan saja kereta api kita, iaitu daripada Padang Besar di Perlis, okey, sehinggalah ke Johor Bahru. Okey, begitu juga daripada Tumpat ke Johor Bahru. Tapi kedua-dua landasan kereta api ini, iaitu di belah pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga belah pantai timur Malaysia, disambungkan di Gemas. Okey, Gemas ini adalah stesen perantaraan, okey, antara Tumpat dan juga Padang Besar lah. Jadi dua laluan ini digabungkan, dihubungkan dengan Gemas, barulah pergi ke Johor Bahru. Okey. Jadi kalau kamu tengok daripada peta ini, okey, landasan kereta api ini dibina di sebelah, satu di belah pantai barat, okey, satu lagi di belah pantai timur. Okey, kenapa, sebagai contoh kamu duduk Ipoh, okey, kenapa tak dibina landasan kereta api daripada Ipoh terus ke Gua Musang? Okey, kan mudah. Kenapa nak kena pergi ke Gemas dulu baru pergi ke Gua Musang? Okey. Ini soalan-soalan kebat yang akan masuk dalam exam lah. Soalan-soalan ni kamu kena berfikir. Fikir. Okey. Di mana ada sebab dia. Okey, sebab yang utamanya adalah disebabkan oleh terdapatnya banjaran Titiwangsa di tengah-tengah Semenanjung Malaysia. Jadi kalau kita nak bina landasan kereta api daripada Ipoh ke Gua Musang direct terus, okey, dia akan makan kos yang sangat tinggi lah. Okey, dan juga makan masa yang sangat lama. Okey. Jadi semua landasan kereta api ni, okey, banyak menghubungkan bandar-bandar yang utama lah dululah. Okey, sehingga sekarang masih ada kereta api. Okey, baik. Jadi ini kamu kena ingat lah, stesen yang terakhir di belah pantai barat, cikgu cakap adalah Padang Besar. Okey, manakala di belah pantai timur yang terakhir sekali, maksudnya kereta api sampai kat ujung sekali patah balik. Okey, iaitu dekat Tumpat, Kelantan. Tapi kalau di Padang Besar tu kita lajak lagi sampai masuk ke Thailand. Okey. Di belah, okey, dan kalau kamu lihat di belah Sabah, okey, terdapat 5 stesen penghentian lah untuk kereta api ini, iaitu Kota Kinabalu, Papar, Beaufort, Tenom. Okey, dan juga apa cikgu tak nampak tu. Okey, ada 5 lah, ada 5 kawasan. Okey, tetapi yang pelik yang di sini, di Sarawak. Kenapa di Sarawak tidak ada landasan kereta api? Okey, berbalik kepada fakta yang cikgu bagi tadi, di Sarawak tiada landasan kereta api. Berbalik kepada fakta landasan kereta api yang pertama dibina tadi. Okey. Sebab apa? Sebab tiada kepentingan ekonomi. Jadi pihak Inggeris pada masa itu, tak tahulah cikgu nama-nama apa, James Brooke apa kamu belajar lah kan. Okey, James Brooke apa semua tu, mereka tak bina landasan kereta api di Sarawak. Okey, disebabkan oleh tiada kepentingan ekonomi. Itu yang pertama sekali lah, tiada kepentingan ekonomi. Yang kedua, faktor utama kenapa di Sarawak tidak ada landasan kereta api disebabkan oleh bentuk muka bumi di Sarawak adalah bergunung ganang. Okey, bentuk muka bumi di Sarawak adalah bergunung ganang. Okey, dan hutan tebal dan juga ada kawasan yang berpaya. Jadi sama juga dia tak boleh, dia makan kos yang sangat tinggi. Okey, dan juga bina landasan kereta api untuk tiada kepentingan. Okey, macam BT lah, BT kata tiada kepentingan. Kenapa nak bina landasan kereta api lah? Okey, jadi dia sebenarnya bina jalan kereta api ni lebih berkait kepada sejarah. Okey, sejarah tanah Melayu kita lah. Okey, baik. Jadi selanjutnya, ni tadi ya. Ni ada ni signboard, masih ada lagi signboard ni, KTM, Portwell. Tapi kebanyakan ni semua rumah-rumah orang lah. Okey, ni stesen kereta api Taiping lah. Ni. Okey. Okey, baik. Okey, transformasi pengangkutan kereta api di Malaysia. Okey, pengangkutan kereta api elektrik telah dibina di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, kita tahu Kuala Lumpur ni sebelum ni adalah ibu negara. Pusat pentadbiran bagi negara kita lah. Semua pejabat-pejabat utama-utama kerajaan, kementerian semua ada di Putrajaya sebelum berpindah ke di Kuala Lumpur sebelum berpindah ke Putrajaya. Okey. Jadi pada tahun 1980-an, okey, Kuala Lumpur telah bina landasan pengangkutan
kereta api elektrik. Okey, itulah yang kamu tahu, LRT, komuter, Putra, Star, macam-macam lah. Okey. Untuk beberapa tujuan lah. Yang pertama sekali adalah untuk menggalakkan kesesakan. Okey, penduduk Kuala Lumpur saja, kalau kamu tengok, keluasan Kuala Lumpur hanyalah lebih kurang 365 km persegi. Okay, dia kawasan yang tak besar, lebih kurang itulah. Okay, tetapi penduduknya ramai. Okay, penduduknya terlalu ramai, iaitu lebih kurang, sekarang ni dah sampai lebih kurang 4 juta orang penduduk. Okay, warga Malaysia ataupun warga asing sama lah, sekali lah. Okay, kiraan sekali lah. Okay, jadi kepadatan dia yang sangat-sangat tinggi ni menyebabkan kerajaan terpaksa bina. Okay, mencari idea macam mana nak mengelakkan kesesakan lalu lintas ni. Sebab terlalu sesak lah di Kuala Lumpur itu. Okay, jadi mereka telah bina kereta api elektrik. Okay, baik. Yang kedua adalah untuk mengurangkan pencemaran. Okay, bila kenderaan semakin, kereta makin kurang, dapat kita mengurangkan pelepasan gas yang berbahaya, gas karbon monoksida yang boleh menyebabkan pencemaran, sulfur dioksida, okay, yang menyebabkan suhu menjadi tinggi dan sebagainya lah. Okay, kemudian selesa, cepat dan tepat. Okay, mendapat permintaan tinggi penduduk di bandar. Okay, tak kira lah kerja apa pun, banyakkan pegawai-pegawai kerja-kerja hebat pun naik LRT, naik komuter. Sebab itu adalah yang paling mudah sekali. Okay, alternatif yang paling mudah, tak perlu menghadap jam dan sebagainya. Okay, dan menggalakkan kegiatan pelancongan lah. Okay, baik. Malah pengangkutan kereta api kini bakal diperluaskan kawasan Pantai Timur merangkumi negeri Kelantan, Pahang dan Terengganu. Ini adalah ECRL. Okay, kita panggil sebagai ECRL lah. Okay, baik. Jadi pembinaan ECRL ini, kalau kamu lihat, satu projek oleh kerajaan lah. Ni adalah projek kerajaan. Okay, kita ambil daripada negara China, yang buatnya daripada negara China, iaitu projek menelan belanja 44 bilion. 44 bilion. Landasan sepanjang 640 km menghubungkan daripada Gombak, Selangor. Okay, Gombak, Selangor sampai, tak silap cikgu, sampai ke Kota Baru. Okay, daripada Gombak, Selangor sampai ke Kota Baru, mengambil masa selama 4 jam 40 minit sahaja. Jadi ini adalah projek ECRL. Nama ECRL tu namanya Projek Laluan Rel Pantai Timur. Okay, East Coast. Okay, East Coast EC tu. Okay, baik. Jadi ini adalah projek yang terus berjalan, masih berjalan sekarang ni. Okay, dia jangka siap pada Disember 2026. Okay, ni masalah mungkin KPKP ni slow sikit lah kan. Okay, tapi dia banyak memberi kemudahan, memberi banyak benefit lah, okay, kepada penduduk-penduduk lah. Sebab kita lihat penduduk Pantai Timur banyak yang berhijrah ke Selangor dan sebagainya. Jadi bila kamu tengok kalau musim raya tu memang jalan sangat jam. Okay, semua balik Kelantan, balik Terengganu, balik Pahang. Okay, jadi dengan adanya train ini, okay, dapat mudah daripada Gombak, Selangor yang sejauh 640 km tu boleh sampai ke Kota Baru dalam masa 4 jam 40 minit saja. Ini sesuatu yang banggakan lah. Kita harapkan projek ni banyak beri manfaat kepada penduduk semualah. Okay, okay, baik. Teruskan lagi. Okay, ni ECRL lah. 40 jam 45 minit. Okay, sampailah ke Kota Baru daripada Gombak, Selangor. Punya jauh lah. Okay, kamu tengok Gombak pergi ke Bentong lebih kurang 20 minit saja. Okay, 1 jam 20 minit daripada Bentong pergi Kuantan, sampailah kalau Terengganu ke Kota Baru lebih kurang 1 jam 15 minit je. Ni kereta api yang berkelajuan tinggi lah. Okay, baik. Okay, selanjutnya kita teruskan dengan pengangkutan udara di negara kita. Okay, peningkatan ekonomi antara hidup penduduk menyebabkan permintaan terhadap pengangkutan udara sangat meningkat. Pengangkutan udara turut membantu menggalakkan sektor pelancongan. Ya, memang sebelum kita dilanda wabak Covid ni, satu dunia, okay, pelancongan adalah satu-satu sektor yang menyumbang kepada ekonomi negara lah. Okay, kita banyak menerima pelancong daripada negara Arab,
okey, Eropah, banyak suka datang melancong ke negara kita lah. Okey. Jadi dengan adanya lapangan terbang antarabangsa, okey, mudahlah pelancong untuk datang ke negara kita. Okey, jadi kita ada 6 lapangan terbang antarabangsa. Okey, yang utamalah antarabangsa ada 6 saja. 16 lapangan terbang domestik dan juga 18 padang terbang. Padang terbang ni maksudnya adalah yang kecil-kecil ya. Yang untuk private, kapal terbang untuk yang personal yang sendiri punya ya. Okey. Lapangan terbang KLIA merupakan antara lapangan terbang yang terbaik di dunia. Okey, kita ada lapangan KLIA adalah antara lapangan terbang yang terbaik di dunia lah. Okey, baik. Okey, baik. Ini adalah lapangan terbang yang ada di negara kita lah, lapangan terbang antarabangsa yang ada di negara kita. Okey, kita ada lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, lapangan terbang antarabangsa KL dan juga KLIA. Kita ada dua, KLIA dan juga KLIA 2. Okey, dua-duanya sebelah-sebelah saja dekat Sepang. Okey, cuma hanya KLIA 2 ni lebih kepada pesawat komersial. Okey, yang pesawat tambang murah. Okey, Air Asia, Malindo Air. Okey, manakala KLIA adalah untuk mas yang besar-besar yang memang mahal lah. Okey, yang pergi jauh. Okey, baik. Kemudian kita ada lapangan terbang antarabangsa Senai iaitu dekat Johor Mumpat, lapangan terbang antarabangsa Kuching dan juga lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Ini adalah 6 lapangan antarabangsa yang kamu kena hafal lah. Okey, kena tahulah. Okey. Selanjutnya. Okey, ni 6 lapangan terbang. Okey. Cikgu cakap tadi ada 6 Langkawi, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Senai, Kuching dan juga Kota Kinabalu. Ini adalah lapangan terbang antarabangsa. Okey, lapangan terbang domestik ni maksudnya lapangan terbang bagi contoh lapangan terbang Ipoh. Okey. Ipoh ada ke? Ada. Okey, lapangan terbang Alostar. Okey, ini adalah lapangan terbang yang hanya menjalankan penerbangan dan domestik, maksudnya dalam negara. Okey, dalam negara saja. Okey. Okey, baik. Selanjutnya, last adalah pengangkutan air. Okey, pengangkutan air terbagi kepada dua iaitu pengangkutan sungai dan juga laut. Okey, pengangkutan sungai penting bagi negeri Malaysia Timur seperti Sabah dan Sarawak. Okey. Sebabkan mereka pengangkutan darat mereka kurang sikit. Okey, sebabkan oleh tadi dah cikgu cakap bentuk muka buminya. Bentuk muka buminya yang menggunung-ganang, berhutan tebal, berpayah menyebabkan sukarlah dibina kawasan-kawasan untuk pengangkutan darat, terutamanya nasihat kereta api lah. Okey, tapi dia banyak kawasan sungai-sungai yang luas dan besar lah. Okey, pengangkutan laut pula lebih tumpu kepada aktiviti perdagangan antarabangsa. Okey, pelabuhan penting sebagai kawasan pemindahan, pemunggahan, penyimpanan dan juga penyerahan kontena. Okey, baik. Jadi kalau kamu tengok dekat gambar sini, okey, ini adalah contoh. Ini adalah contoh di mana contoh Boat Express, okey, di Singaraja yang boleh dimodiki, okey, daripada Sibu sehingga ke Kapit, lebih kurang 375 km. Okey, kamu boleh tengok dalam peta ni, cikgu tunjukkan kenapa di Sabah Sarawak pengangkutan air dia sangat ni ya. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali kamu tengok di Sarawak ini, okey, terdapat banyak sungai-sungai yang besar dan juga panjang. Okey, merentasi Sarawak. Sebagai contoh kita ada Sungai Rajang. Kamu tengok Sungai Rajang ini. Sungai Rajang ini boleh menghubungkan bandar-bandar utama iaitu Sibu dan juga Sarike. Okey, Sibu dan Sarike hingga ke Kapit. Okey, lebih kurang 370 lebih lah cikgu. Lebih kurang lah. Okey, kilometer cikgu tak pernah ingat sangat. Okey, sehingga ke Belaga. Belaga ni kawasan yang pedalaman lah, betul-betul pedalaman. Okey, kerana kawasan ini kawasan yang sangat pedalaman, kamu tengok ini adalah apa yang terjadi, tragedi yang terjadi di Belaga lah. Okey, di mana penumpang ramai terpaksa naik sampai ke bumbung Boat Express tu. Okey, akhirnya bot tu terbalik. Okey, tak silap cikgu 23 orang kot hilang
121 orang selamat, cuma 23 orang lebih kurang macam itulah hilang. Okey. Jadi ini adalah realiti. Okey, kehidupan di kawasan pedalaman itu di Belagar. Ni di Belagar lah ni. Okey, ni masa gambar sebelum kejadian lah. Okey. Jadi bot ataupun pengangkutan air ni adalah suatu yang sangat penting di kawasan Sarawak. Okey. Jadi kalau kamu tengok, okey, Sungai Rajang ini, okey, melintasi sampai ke Belagar. Kemudian kamu tengok kita ada satu lagi sungai, iaitu Sungai Baram. Okey, Sungai Baram boleh menghubungkan bandar-bandar utama sini, Miri. Okey, sampailah ke bawah itu, iaitu Long tak silap cikgu, Long apa? Long Lama. Okey, dan juga Long apa lah, Long Lelang kot, tak silap cikgu, di bawah itu. Okey, jadi mereka lebih mudah menggunakan pengangkutan air ni lah. Okey, macam tadi lah menggunakan bot express. Okey, daripada Sibu pergi ke Kapit, nampak macam kecil kan, jauh ni, 375 km lebih kurang lah daripada Sibu pergi ke Kapit. Okey, Sungai Rajang ni sangat luas lah. Sungai Rajang sangat luas. Kalau kamu tengok dalam gambar ni pun tunjukkan dia betul-betul sangat luas. Okey. Okey, sehingga kan kapal-kapal yang kecil-kecil tu boleh masuk sampai ke Kapit lah. Okey, sehingga sampai ke Kapit bawa barang-barang dan sebagainya. Okey. Okey, dan last sekali, ini adalah pelabuhan-pelabuhan utama di negara kita lah. Pelabuhan-pelabuhan utama di negara kita. Kita ada 6 pelabuhan utama. Yang pertama sekali, okey, kita tengok pada atas lah. Kita ada pelabuhan Pulau Pinang. Okey, pelabuhan Pulau Pinang adalah pelabuhan yang utama. Dia belah, kita panggil sebagai pintu masuk ke utara lah. Okey, Pulau Pinang, pelabuhan Pulau Pinang. Kemudian kita ada pelabuhan Kelang. Okey, pelabuhan Kelang dia ada East Port, West Port. Okey, pelabuhan dia terbagi kepada 2. Sangat besar, sangat luas. Okey. Dia punya dermaga tu sampai boleh terima kita boleh kata labuhkan kapal yang terbesar di dunia. Kapal yang terbesar di dunia, kapal Emma Miss. Okey, nama dia Emma Miss. Ini adalah Emma tu Emma, nama orang, E-M-A, Emma. Okey, jarak M-A-E-R-S-K, Miss. Okey, ni adalah kapal dagang yang paling besar sekali. Dia sekali jalan dia boleh bawa lebih kurang 3,000 kontainer. Tu lori-lori kontainer tu. Okey, dia punya kontainer belakang tu lebih kurang 3,000 sekali jalan. Punya besarnya lah. Kita pernah terima kapal Emma Miss tu. Okey, baik. Kemudian kita ada pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Okey, kemudian kita ada pelabuhan Kuantan. Okey, di belah pantai timur. Nampak? Kita punya pelabuhan semua susun elok. Di belah utara kita ada Pulau Pinang. Okey, di belah pantai barat belah Selangor. Okey, kita ada Kelang. Okey, belah selatan kita ada pelabuhan Tanjung Pelepas. Di belah pantai timur kita ada pelabuhan Kuantan. Okey, pelabuhan Kuching. Okey, dan juga pelabuhan Teluk Sepanggar. Okey, pelabuhan Bintulu, Teluk Sepanggar. Okey, baik. Jadi setiap pelabuhan ni dia ada kelebihannya lah. Terutamanya kalau kita lihat pelabuhan Kelang adalah pelabuhan yang paling maju sekali. Yang paling maju sekali, pelabuhan Kelang. Okey. Kemudian kita ada pelabuhan yang menyediakan kemudahan baiki kapal. Kamu kena ingat lah. Okey, kemudahan membaiki kapal, iaitu pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, ada kapal rosak, kat pelabuhan tu boleh betulkan. Okey, dan pelabuhan Kuantan pula adalah pelabuhan yang untuk aktiviti memunggah barangan pukal. Okey, barangan pukal basah, pukal kering. Okey. Jadi setakat ini saja. Okey, cikgu tak mau sambung lagi. Ini adalah untuk next slide kita akan masuk pengangkutan awam dan sebagainya. Jadi cikgu ulang sedikit apa yang kita belajar hari ini. Kita belajar tentang pengangkutan darat. Okey, terbagi kepada 3 pengangkutan darat, air dan udara. Manakala pengangkutan darat pula terbagi kepada pengangkutan jalan raya, lebuh raya dan juga lintasan kereta api. Okey, kamu kena ingatlah semua terminal yang takhir belah pantai timur, terminal yang takhir belah pantai barat. Okey, terminal yang paling takhir sekali di selatan Semenanjung Malaysia. Okey, dan kenapa
tiada pembinaan lebuh raya di Sarawak. Semua cikgu telah terangkan tadi lah. Okay, kemudian kita masuk juga tentang ECRL. Okay, ini kamu kena tahu benda ni. Okay, ini adalah perkembangan teknologi bagi pengangkutan darat yang terkini lah, yang sedang dalam pembinaan lah. Okay, yang jangka siap pada tahun 2026. Okay, kemudian pengangkutan udara. Okay, kita belajar sedikit tentang 6 lapangan terbang yang utama di negara kita. Okay, iaitu Langkawi, Pulau Pinang, KLIA, Senai, Kuching dan Kota Kinabalu. Dan akhir sekali kita ada tentang pengangkutan air lah. Okay, pelabuhan utama. Kenapa di Sarawak lebih pengangkutan yang utama adalah pengangkutan air? Kenapa? Okay, sebab terdapat banyak sungai-sungai yang besar, luas. Okay, dan juga boleh sampai ke pedalaman Sabah dan juga Sarawak lah. Okay, jadi sebab itulah pengangkutan sungai lebih utama. Okay, baik. Jadi kita akan sambung lagi kelas kita pada minggu hadapan, insya-Allah, bersama cikgu jugalah. Okay, cikgu akan kelas ni. Dan juga kamu jangan lupa tengok assignment yang ada, yang telah diberikan oleh guru kelas kamu masing-masing. Okay, dan jika sekiranya tidak faham ataupun kurang jelas, kamu boleh hubungi cikgu sendiri. Okay, untuk kelas cikgu lah, Batania dan Gindi. Kelas cikgu Jo dan juga kelas cikgu Azina boleh hubungi guru masing-masing lah. Okay, dan itu saja pada hari ini. Dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Dan hari dan waktu yang sama. Okay, baik. Jadi cikgu doakan kamu semua sihat lah. Dan juga jaga diri elok musim-musim Covid ni, jangan pergi mana-mana. Okay, belajar terus belajar. Okay, ingat jaga solat. Okay, semoga kamu terus belajar dan jangan give up. Jangan give up. Ini adalah satu perjalanan hidup kita. Kita akan terpaksa menghadapi PKP macam ni. Okay, cikgu pun tak sangka umur tua-tua ni kena hadap macam ni. Okay, jadi kita kena adopt lah. Okay, dengan suasana adapt dengan suasana baru ni lah. Okay, insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa siapkan kuis yang cikgu akan bagi kepada kamu semua nanti, insya-Allah. Jumpa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hidup geografi.